Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu pelakon Puteri Balqis nih, yang mana menjadi isu hangat di media hari ini. Saya sebenarnya lihat perkara ini dah seminggu dan saya lihat komen-komen yang ada di media, dan apa yang saya lihat yang terlibat dalam isu ini adalah Menteri Agama. Tetapi menteri di Jabatan Perdana Menteri seperti kementerian yang terlibat, contohnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, tidak ada komen pun daripada menterinya, timbalan menterinya. Kenapa saya bangkitkan isu ini? Karena apa yang saya lihat bahawa sebelum-sebelum ini menteri ataupun timbalan menteri yang mana hari ini berada dalam kerajaan, iaitu kita tahu timbalan menteri adalah daripada PAS, yang mana sebelum ini begitu lantang sekali apabila isu adib. Tetapi isu yang melibatkan wanita, keluarga dan masyarakat ni termasuk menterinya sekali duduk diam, yang mana kita tidak dengar apapun komen berkenaan dengan isu ini. Dan ini adalah satu yang kita lihat bahawa sepatutnya mereka adalah yang ke depan. Yang menjadi kemuskilan saya, yang nak menjawab isu seperti ini, Menteri Agama. Memang ada part agama di situ, tetapi sepatutnya yang menjawab isu ini adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Karena yang bertepatan sekali dengan isu ini adalah ini kementerian ni. Tetapi saya lihat Menteri Agama dalam kerajaan hari ini, dia memang hebat. Semua isu dia boleh jawab. Kalau kita lihat dulu dalam parlimen, isu 1MDB pun dia boleh jawab. Dia ganti Menteri Kewangan. Yang mana apabila Menteri Kewangan tak ada, Menteri Kewangan satu tak ada, maka dia boleh jadi Menteri Kewangan. Sebab itu kena gelak dalam parlimen. Ini dia pula bagus sebenarnya, tetapi kenapa buat job orang lain? Kenapa menteri buat tugas orang lain? Sepatutnya Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga ni yang bertanggungjawab dalam isu ini. Tetapi hari ini kita dengar tak ada. Mana timbalan menteri? Mana menteri ini? Ini yang dikatakan oleh rakyat bahawa mereka ini makan gaji buta. Jadi pilihan kita rakyat hari ini, mereka-mereka yang seperti ini harus kita lihat di PRU ke-15, kita harus tolak. Kerana mereka sebenarnya jadi menteri begitu ramai, tetapi tidak tahu peranan mereka jadi menteri. Mereka tidak tahu apa tugas yang sepatutnya mereka lakukan untuk rakyat. Bukannya berdandan untuk mencantikkan diri, bukan berdandan jadi badan macam tong drum, sibuk nak jadi kecil. Bukan itu tugas menteri. Tugas menteri adalah menentukan rakyat itu dalam keadaan yang sepatutnya, itu dalam keadaan yang cukup lah, sempurna. Tetapi bukan kita biarkan isu seperti ini. Apalagi ini adalah isu yang melibatkan pelakon. Pelakon ini adalah public figure yang mana banyak orang kenal. Tetapi kita tidak bersuara. Apalagi kalau rakyat yang biasa ni, kalau macam kita-kita ni, rakyat biasa ni, langsung tidak ada pembelaan kepada kita. Saya tidak melihat isu salah betulnya atau apa yang terkandung. Yang saya lihat adalah kenapa Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat ni tidak begitu cepat, tidak begitu pantas dalam isu ini. Dan ini adalah yang kita lihat hari ini. Dan menteri yang 70 orang ni, betul-betul kita lihat, inilah kerajaan yang terbentuk daripada kata-kata yang melompat ni, yang tidak memberi manfaat kepada kita. Betul-betul makan gaji buta. Pemimpin PAS yang berada dalam kerajaan, kita tengok. Menteri dia yang ada dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni, dah senyap sunyi sepi. Dulu bukan main lantang lagi. Inilah pembohongan parti-parti politik yang ada dalam komponen yang ada hari ini. Sebab itu saya mengkritik perkara ini. Kenapa mereka tidak bertindak dengan sewajarnya, bertindak dengan laju? Kita nak lihat di media apa dia punya, mereka punya reaksi. Jadi ini yang kita rakyat dah boleh lihat sebagai satu contoh. Bukan saya suka mengkritik perkara-perkara ini, tetapi ini adalah satu yang betul-betul kita nampak depan mata, yang mana kita tunggu. Saya tunggu apa dia komen-komen mereka ini. Tidak ada. Dah seminggu saya biarkan. Dan akhirnya benda ni berlarutan kita dengar. Apakah kita rakyat terus bersuara macam ni? Apabila kita rakyat bersuara, nanti mereka tindas kita lagi. Tetapi ini adalah untuk kebaikan bersama. Kamu dilantik oleh rakyat untuk menjadi ahli parlimen. Apabila kamu menang dan akhirnya kamu boleh membentuk kerajaan, kamu adalah dilantik menjadi menteri dan kamu kena menjalankan tanggungjawab. Walaupun mereka-mereka yang ada dalam kerajaan hari ini bukan daripada mandat rakyat, tetapi lantikan daripada rakyat kerana mereka menang pilihan raya. Dan akhirnya walaupun kerajaan ini kerajaan pengkhianatan, kerajaan pintu belakang,
tetapi tanggungjawab mereka kerana mereka cukup majoriti untuk mereka tubuhkan kerajaan ini, maka tanggungjawab mereka yang dilantik oleh Perdana Menteri sebagai menteri, jalankan kerja dengan baik, tunjukkan yang terbaik. Tapi kalau hala tujunya macam ini, maka tak ada. Jadi buat apa kita undi PAS, pemimpin PAS yang menjadi duduk dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni, yang menjadi timbalan menteri, tak boleh bunyi. Kalau menterinya juga Rina Harun tak boleh bunyi, maka lebih baik lepas ini rakyat tolak mereka di PRU ke-15, jangan undi orang seperti ini. Jadi kita tolak beramai-ramai, jangan undi parti PAS, parti Bersatu, yang mana mereka duduk dalam kerajaan hari ini, hendakkan jawatan, hendakkan kuasa, tetapi tidak tahu menjalankan tugas, tidak pandai bekerja. Yang mereka tahu berdandan. Berdandan supaya cantik, badan kurus, supaya nampak muda lagi, itu mereka nak. Dan sampai hari ini, kita rakyat bertanya-tanya, dari mana menterinya boleh bayar hutang sehingga ini dia sunyi sepi ini. Kita nak tahu. Saya harap perkara ini di waktu akan datang kita akan bongkar. Macam mana dia boleh bayar hutang yang bankrupt berjuta-juta, dia boleh bayar sekaligus dengan cash. Ini dah keluar daripada kenyataan media yang banyak kita lihat. Tetapi akhirnya cash ini seolah-olah senyap sunyi hari ini. Dan mereka lepaskan begitu saja. Dan kerja mereka berbulan-bulan daripada start mereka jadi menteri sampai hari ini, kita tak nampak apa dia kerja yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat ni. Daripada menterinya sehingga timbalan menterinya, kita tidak nampak. Apa ada impak dia kepada negeri-negeri yang contohnya seperti Sabah dan Sarawak, kita tak nampak impak ni. Tidak nampak apa yang mereka buat. Tetapi peruntukan untuk kementerian untuk mereka ada. Jadi apa mereka buat? Jadi ini yang berlaku. Apabila benda yang ini bukan kecil loh, benda besar, kerana ini adalah yang kita lihat keluar dalam newspaper tiap hari, yang keluar dalam media sosial tiap hari, pun mereka cuba tidak jawab. Apalagi kalau kita rakyat biasa ni. Saya rasa dah lah ditinggalkan macam tu saja. So pada saya, tanggungjawab mereka ini tidak ada. Dan kita lihat mereka yang berada di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni, saya rasa mereka harus kurangkan menteri-menteri yang ada ni, ataupun mereka-mereka yang ada ni, walaon-walaon yang duduk dalam kementerian ni, daripada menyemak makan gaji buta. Kita hari ini dalam keadaan susah, mereka duduk di tampuk pemerintahan jadi menteri, tetapi tidak juga buat kerja untuk rakyat. So sia-sia lah. Jadi apa guna kita mengundi mereka ni? Saya harap kita tolak beramai-ramai lepas ni. Tak payah lagi banyak sangat menteri dalam Malaysia ni, tapi perhabiskan beras. Kerana apa? Kerana kita membayar gaji mereka. Duit rakyat yang mereka pakai untuk dapat gaji yang besar, berpuluh-puluh ribu, boleh mencecah ratus ribu. Apa pun tak ada. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Kenapa apabila kita bersuara, mulalah dia nak ambil tindakan lah, nak indilah, ilah itulah. Tetapi mereka tidak buat kerja, masalahnya. Apabila kita bunyi, baru mereka nak ambil tindakan. Nanti tengoklah. Lepas ni baru ada take note dia. Tak habis-habis lah. Tu Menteri PAS tu. Pandai ambil gambar je doang ni. Ambil gambar nak kurus lah, nak gemuk lah, semua ada. Tak habis-habis. Sekian, terima kasih.